سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Kita mulakan terlebih dahulu program kita bicara santai pada kali ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah berkali ini dia masih diberikan kita peluang untuk berada dalam rumah Allah ini, membincangkan sebuah tajuk iaitu mawaddah dalam keluarga. Untuk pengetahuan semua, format kita pada petang ini, Ustazah adalah sebagai tukang tanya, ya, ataupun moderator. Walaupun Ustaz tak setuju kat dalam tadi, ya. Tapi insyaAllah Ustaz, sebab Ustaz seorang yang penyampar kan, jadi dibagilah Ustazah moderator jabatannya. Dan hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, tuan-tuan, yang Ustazah secara peribadi mengharapkan sangat perkongsian yang akan dilontarkan oleh tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Mudah-mudahan dapat menjawab banyak persoalan dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dapat memberikan tips untuk menambah keberkatan dalam kehidupan kita berkeluarga. Tapi sebagai permulaan Ustaz, Ana nak tanya Ustaz lah supaya dapat Ustaz berkongsi, sebab Ana pun tak tahu tentang keluarga Ustaz. Jarang-jarang dengar kan, kita tak Muslimat. Kita tahu dah Ustaz isteri berapa? Tak tahu lagi kan? Ya, jarang-jarang dengar pasal keluarga Ustaz Zoramli kan, ya? Ustaz Zoramli dah cukup popular dah, cukup glamour dah. Tapi jarang-jarang dengar Ustaz ada berapa orang anak, Ustaz asal daripada mana. Jadi sebagai permulaan Ustaz, Ustazah mewakili kaum muslimah lah, ya, betul kan? Ya, nak tahu latar belakang Ustaz, keluarga Ustaz, boleh jadi dengan mengetahui tentang keluarga Ustaz pun dah jadi satu iktibar kepada kami, insyaAllah. Silakan Ustaz. Senang dia tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih yang saya hormati Ustazah, dan saya kira seterusnya kepada yang dimuliakan oleh Allah di hadapan saya, tuan guru, para ustaz, ustazah, ada mereka yang berpengetahuan, dan setiap yang hadir dalam majlis ilmu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mungkin tajuk kita pada petang ini, ustazah, buat mawaddah dalam keluarga. Okey, tajuk dia, kalau Zoramli dalam keluarga, soalan dia, jawapan dia lain. Orang laki-laki, dia mungkin pernah berjumpa dan berkawan selama 10 tahun, dan kami okey kalau tak tahu tentang keluarga kami. That's orang lelaki. Jadi soalan tadi, kalau nak bagi tahu latar belakang keluarga, saya rasa Ustazah ramai orang tak tahu, ya. Yang saya ni orang adalah apalah sangat kan. Jadi sebab saya ni daripada pihak orang lelaki, jadi insyaAllah saya duduk di atas kursi retro ni yang berwarna-warni ni. Mungkin Ustazah, saya nak fokus kepada kita bincang tajuk insyaAllah
Jadi tak macam tu orang lagi. Kan orang lagi suara dia kuat sekali di tengah dia kan. Perempuan tak payah tanya sebab jawab diam, itu maknanya redha. Ustaz kena jawab, Ustaz. Ustaz kena jawab, Ustaz. Mana Ustaz? Ya? Dah jawab. Apa kali tanya soalan tak boleh jawab? Dah jawab tadi dah. Anak buah Ustaz. Okey, anak ada beberapa orang dan anak ramailah, alhamdulillah. Tapi saya kira tak tahu lah, orang lelaki ni dia tak selesa sebenarnya kalau tanya macam benda-benda yang macam ni. Sebab kami sembang macam saya kata tadi lah. Tapi insyaAllah saya tahu kawan ni dia punya kelab bola, dia suka bola apa. Oh, kami tahu bincang lama ni insyaAllah. Jadi Ustazah bicara santai. Bukan soalan lain. Okey. Tapi nanti saya jawab juga soalan tadi. Okeylah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni, Ustaz, saya cakap pasal keluarga, mawaddah dalam keluarga. Berapa tahun dah Ustaz kahwin? Dia tak boleh tidak, Ustaz kena tanya dia. Ya? Oh, dah kahwin lah. Sebab saya kahwin sebenarnya. Okey, tajuk rumah orang tu mana Ustaz? Ustazah ya? Ya, Ustazah tanya dulu ya. Takut-takut kan dia Ustaz baru kahwin setahun ke kan. Jadi soalan itu kahwin dia ke tu? Okey. Jadi daripada pengalaman dalam perkahwinan Ustaz kan. Jadi macam mana mawaddah itu ataupun kasih sayang itu daripada pengalaman Ustaz suburkan di antara Ustaz dengan isteri atau isteri-isteri sampai tak tahu ya. Dan juga dengan anak-anak. Okey. Baik, semua yang saya kasih sekalian. So kita dah masuk pada tajuk. So selesa sikit nak duduk. Okey. Sebab biasanya orang perempuan dia lebih objektif kan. Tetapi kadang-kadang orang lelaki lebih objektif. So bila objektif bila kita teropong tu kita tengok kat sasaran kita. So mawaddah dalam keluarga. Dan Ustazah mungkin apa yang saya cakap ini bukanlah mewakili Zuramli mungkin ya. Sebab kalau nak mewakili Zuramli tak banyak pelajaran. Sebab bila saya tengok di hadapan saya, selayaknya saya duduk kat bawah dan mendengar pengalaman daripada Masya Allah ni semua ni saya kira kalau merujuk kepada pengalaman masing-masing ya. Cuma kalau boleh saya mula masuk pada perbincangan ya, Ustazah yang baik hati itu Ustazah yang baik hati ya. Takut kecil hati dengan saya ya. Nanti kami forum nampak nama Zuramli, Ustazah kata tak naklah forum dengan Zuramli ya. Okey, baik. Semua yang dikasih semua kalau boleh saya masuk untuk perbincangan kita untuk mendapat manfaat ya, mendapat manfaat daripadanya mungkin insya-Allah. Kita tahu bahawa kalimah mawaddah ialah kalimah yang saya tak tahu, saya rasa mungkin Ustazah akan tanya juga perkara ni ya, lepas ini. Kita tahu bahawa mawaddah adalah kalimah yang ada dalam Al-Quran ya, ada dalam Al-Quran. Cuma saya tak berapa pasti, mungkin kerana mungkin penganjur ada tujuan tertentu. Tetapi kita tahu mufassir menyatakan bahawa mawaddah adalah satu benda yang tak boleh dipisah daripada rahmah dalam rumah tangga ya. Mawaddatan wa rahmatan adalah dua benda yang tak boleh dipisah dalam rumah tangga. Orang tak boleh bahagia hanya dengan mawaddah. Dengan mawaddatan wa rahmatan. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Sebab itu dimulakan oleh Allah ayat itu menceritakan tentang zauj ataupun zaujain, pasangan. Dan sebab itulah untuk pasangan minima yang mesti ada mawaddatan warahmatan, mawaddah warahmah. Kerana semua yang saya kasih sekalian, sebab manusia ni basic asas kita ni ada perasaan kasih ya, kasih. Saya pun Ustazah ada tulis sikit dalam buku RNR di Lebok Raya Kehidupan, promo sikit buku RNR di Lebok Raya Kehidupan. Dalam itu saya kongsikan sesungguhnya cinta itu lahirnya di syurga, maka janganlah matikan dirinya di neraka. Kerana cinta pasangan kepada pasangan, kita sayang pada isteri, isteri sayang kepada suami adalah satu benda yang terbit secara genetik.
oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Dan kemudian genetik itulah yang turun dan turun dan turun dan turun kepada kita. Maka sebab itu tema cinta ni, ya, antara tema yang bukan antara, adalah tema yang paling popular dalam semua wayang, dalam semua drama, dalam semua tulisan. Orang yang tak atau mengesampingkan tema cinta, wayang dia tak laku, drama dia orang tak tengok. Sebab tu kadang-kadang filem-filem yang ganas kategorinya SG, tetapi dalam tu Masya Allah hero ketak-ketak muka macam kaki pukul, tapi ya Allah, alunan cinta akan dilontarkan. Kenapa? Sebab saya sedang bercakap, kita semua dalam kita nak masuk dan bawa dalam rumah tangga kita, ya, maknanya perasaan mawaddatan warahmatan, base-nya adalah daripada perasaan cinta yang memang telah wujud. Amuru ala diyar layla wa uqabbilu dal jidara wa dal jidara walahu diyar syaraf qalbi walakin al-hubba man sakana diyar. Ramai yang hafal syair ni kan. Fafi fu'adil muhabbin naran jawa asyadu narul jahim abriduha. Apa kata Majnun kepada Laila? Amuru ala diyar Laila. Aku berjalan di antara rumah-rumahku dan di antara rumah dan rumah yang ku saksikan dan ku pergi adalah rumah Laila. Wa uqabbilu dal jidara wa dal jidara, dan aku mengucuk dinding-dinding rumah Laila. Sebab Laila dah pindah ke Taif. Sebab cerita Laila ni tak best, dia bukan happy ending. Ayah dia tak setuju, maka bawa, ya, maka pindah sampai ke Taif. Dan Majnun pergi, ya, Qais bin Mulawah pergi tak ada, dan dia kata dia cium dinding ini. Wala hubbu diyar syaraf qalbi, bukanlah sebab aku sayang pada rumah ini yang mengkaramkan perasaan aku padanya. Walakin al-hubba man sakana diyara, tetapi sebab aku sayang sangat pada orang yang pernah duduk dalam rumah ini. Masya Allah, bau gila kan? Semua yang saya kasih sekalian. Maka sebab itu tema cinta ada pada semua orang. Lantas Islam membawa supaya cinta tersebut dapat menjadi tenaga manusia tutup pada Allah. Maka sebab itu kita bina rumah tangga, ya. Dan cuma mungkin sebelum saya silap balik pada mic pada Ustazah ni, cuma dalam sebuah rumah tangga dia mesti ada mawaddatan warahmatan. Kalau saya nak mudahkan takrifan, mungkin saya suka kepada takrifan yang dibuat bahawa mawaddatan itu bermaksud cinta yang membara. Mawaddatan adalah cinta yang membara, yang dikatakan wafi fu'adil muhabbin naran jawa asyaddu narul jahim abriduha. Dalam hati orang yang dimabukki cinta ada api yang menyala, membara. Sepanas-panas neraka jahanam, api neraka jahanam itu paling sejuk berbanding dengan bara tadi. Maka sebab itu mawaddatan adalah cinta yang membara, yang ada dalam hati, yang daripadanya lah lahir rasa rindu yang bersangatan, yang daripadanya lah manusia suka dengar kalau boleh-boleh hari-hari cakap I love you so much, ya. Masya Allah, ada yang tersenyum simpul kan, ada yang geram sebab hari ini tak dapat lagi sebutan itu, menyebabkan kita rasa best. Tetapi rahmatan adalah cinta yang mendinginkan. Ini setengah betul, ya. Ada mawaddatan cinta yang membara, warahmatan adalah cinta yang mendinginkan. Maka dengan sebab cinta yang mendinginkan itulah isteri sanggup lepaskan suami. Tak apa abang, cari rezeki kalau ikut hati abang, mail duduk kat depan saya 24 jam 7 hari seminggu, jangan keluar mana-mana, saya nak tengok wajah you sahaja. Tetapi kerana ada rahmatan, maka dengan sebab gabungan antara dua inilah
Alhamdulillah, yang masuk dalam sebuah rumah tangga, maka di sanalah taskunu ilaiha, maka terbit perkataan sakinah yang juga didatangkan oleh Allah. Maka sebelum saya sebut mikrofon, mawaddatan adalah makhluk Allah yang Allah masuk dalam makhluknya yang bernama lelaki dan perempuan. Rahmatan adalah juga makhluk yang dimasukkan dalam hati lelaki dan perempuan. Dan sakinah adalah juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cakap semua soal ini? Sebab soal mawaddatan, warahmatan dan sakinah semuanya adalah tentang ayatullah, tanda-tanda akan wujudnya Allah, berkuasanya Allah, kasihnya Allah, penyantunnya Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ustazah. Terima kasih Ustaz atas jawapannya yang sangat panjang lebar. Maknanya untuk dapat kasih sayang kena banyak berpuisi macam tadi kan Ustaz selalu belajar puisi kat isteri kan, sampai kita pun tak faham Alhamdulillah Ustaz, mawaddah dan warahmah macam yang Ustaz cakap tadi lah ia merupakan satu anugerah daripada Allah. Adalah satu Ustaz saya belajar Ustaz, banyak belajar dengan Ustaz juga dan satu benda ini part yang sedap, ini part yang best sebab Ustazah dia bukan nak menanya soalan. Jadi bila Ustazah nak menerang, kita selesa sikit daripada Ustazah nak tanya saja. Kalau nak tanya saja, saya boleh pakai mikrofon ni, dengar sini. Okey, siapa ada soalan, tanya saya. Tapi tengok sekarang Ustazah sedang nak mula menerangkan dan bagi tips-tips bagaimana rumah tangga Ustazah begitu utuh. Alhamdulillah. Bagaimana kasih sayang yang begitu baik. Dengar betul semua yang dikasih sekalian. tak pasti Ustazah jadi moderator Masya-Allah. Okeylah. Ustazah belajar daripada dekat Darul Syifa Ustaz dan masa Ustazah belajar tu memang ada satu doa tengok doa tu dalam buku kat Darul Syifa tu, terus snap apa ni doa tu terus hantar kat suami Ustaz. Dan kami janji berdua untuk amalkan doa. Sebab tuan-tuan bila kita dah semakin lanjut usia kan bila rumah tangga tu dah makin lama, sebenarnya cabaran dia makin besar. Antara cabarannya ialah kalau kita tak jaga betul-betul, kasih sayang itu makin lama makin susut. Kenapa dia jadi susut? Sebab percayalah, rumah tangga yang bahagia merupakan di antara kebencian syaitan. Syaitan paling benci tengok rumah tangga bahagia. Apatah lagi kalau kebahagiaan itu boleh bawa kedua-dua tu untuk dekat dengan Allah. Jadi kadang-kadang kita ni ambil semua tu macam mudah saja. Tak apalah, tak penting dah cerita-cerita dah tua ni kan. Tapi takut nanti kelompongan ataupun kesusutan kasih sayang itu dimanipulasikan oleh musuh kita yang ada syaitan. Jadi dengan doa tu yang Ustazah akan kongsikan pada hari ini, lepas tu Ustaz tanya balik semula. Ustazah risau kita akan tanya Ustaz juga. Ustazah kira bagus tuan-tuan, sebab doa itu pun mencerminkan kasih sayang bentuk bagaimana yang kita nak. Isteri baca, suami pun kena baca. Ini contoh dia. Kalau isteri yang baca, Allahumma ja'al hubbi fi hubbi wa hubbahu fi hubbi wajma' hubbana fi hubbika wa ala mahabbatika ya arhamar rahimin. Dapat semua? Ustazah ulang balik. Allahumma ja'al hubbi, ya Allah jadikan cintaku, fi hubbihi, dalam cintanya, wa hubbahu fi hubbi, cintanya dalam cintaku, wajma' hubbana, dan satukan cinta kami, fi hubbika, dalam mencintaimu, wa ala mahabbatika, dan di atas kecintaanmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang daripada yang menyayangi. Baca kan muslimat, sebab isteri baca dulu kan, baca kembus dekat ubun-ubun suami. Kalau yang kotak lagi cepat menyerap lah. Baca. Dia sejuk kan, tidur suami kita. Suami pun kena baca juga, tapi tukar komer
lah. Ya, hubbi fi hubbiha, yang hihi dan biha lah kan. Sesuaikan dhamir dia, itulah kata ganti nama. Saling baca doa, dan ia menggambarkan sangat mawaddah yang bagaimana. Kita sayang suami kerana Allah, suami sayang kita kerana Allah, dan kasih sayang kita itu bersatu sebab nak cari kasih sayang Allah, dan datangnya juga daripada kasih sayang Allah. Sangat jelas. Dia duduk dalam lingkaran kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi Allah kata apa? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Memang wajib, mesti dapat jamin kecintaan Allah kepada orang yang berkasih sayang kerana Allah. Jadi tuan-tuan, rumah tangga kita insya-Allah Allah berikan mawaddah warahmah. Sebab Allah dah janji, siapa berkasih sayang kerana Allah, wajabat mahabbati, wajib untuk dia kecintaan. Ya, jadi kena rajin-rajin berdoa, rajin-rajin minta dengan Allah, sebab kita perlu kasih sayang tersebut. Bila kita menyayangi pasangan kita, menyayangi anak-anak kita, satu indikator paling penting dalam diri kita ialah kita rasa senang dengan kehadiran mereka. Senang. Ada kelemahan, itu sifat manusia. Ya, kalau pasangan kita tak ada kelemahan, risau pula sebab manusia mesti ada kelemahan. Takut kita yang banyak kelemahan sampai tak nampak pula, nampak pasangan tu sempurna saja, kita buta ke apa. Ya, sebab itu tuan-tuan sekalian, ini di antara perkara yang penting dalam mawaddah dan warahmah. Ya, dan ustazah juga nak tanya ustaz, dia betul nak tanya macam mana pandangan seorang bapa ya ustaz. Kita nak luaskan sedikitlah konsep kasih sayang tu dengan anak-anak. Kadang-kadang seorang ibu ataupun seorang ayah nasihatkan anak ustaz, apa nama kasih sayang? Ya, anak tu mungkin macam ni lah anak-anak kat depan kita ni lah. Ya, muda-muda lagi kan. Ini datang ni kena paksa ke rela ni dek? Senyum tu senyum rela ni ya, bagus ya, alhamdulillah. Kadang-kadang mak ayah nasihat dengan anak. Itu tak terkecuali keluarga kami juga ustaz sebab biasalah mak ayah ni kadang-kadang dia nampak tu jauh sikit daripada apa yang anak tu pandang. Tapi ada kalanya penerimaan anak-anak ni tak berapa menyenangkan lah. Ya, maknanya dia nampak dari satu sudut sebenarnya mak dia ni salah, sebenarnya ayah dia ni salah. Dia tak ada buat salah apa pun, benda kecil je mak ayah dia nak besar-besarkan. Padahal mak ayah tegur anak, nasihat anak atas nama mawaddah, kasih sayang. Jadi kan dalam situasi macam ni Ustaz sebagai seorang ayah kan, macam mana kita nak ambil balik hati anak tu Ustaz, supaya kasih dia pada kita sebagai mak ayah tak semakin jauh, ya, semakin dekat. Dan ini Ustazah fikir banyak berlaku dalam mana-mana keluarga pun. Betul tak puan-puan? Ya, jadi ramai yang ikut Ustaz ya. Jadi macam mana pandangan Ustaz, kita nak ambil hati anak-anak supaya anak-anak ni kasih dengan kita. Dan dia tahu teguran, nasihat, kemarahan kita juga sebenarnya atas nama kasih sayang. Silakan Ustaz. Saya mungkin sekarang kita tengok isu suami isteri yang kemudian Allah kurniakan zuriat, maka jadilah ibu dan ayah. Dan ibu dan ayah terhadap anak-anak ramai ni. Saya nampak anak-anak muda kita di sini ya, yang bersama dengan kita, Syabas Inspektor Sam ya. Buat ruang macam ni, biasa anak muda tak suka duduk tempat-tempat yang macam ni ya. Orang suka main futsal dan segala macam. Baik, kalau kita tengok ya, sebahagian daripada mufassir menyebutkan kalimah mawaddah itu, kalau kita nak jadikan ini sebagai mungkin supaya kita tajuk ni terus masuk dalam kepala kita, ingat sentiasa ya, mawaddah ini ialah athar min atharil ukhwah. Mufassir menyatakan bahawa mawaddah, makna mawaddah macam saya katakan tadi, mawaddah itu ialah kesan daripada kesan-kesan cinta. Dan
kita semua setuju bahawa kata-kata ataupun satu frasa yang menyatakan bahawa love is verb. Love is verb. Love is not noun. Cinta adalah perbuatan. Mawaddatan adalah kesan daripada cinta, sebab cinta di dalam hati. Mawaddatan adalah benda yang terbit daripada cinta, kesan daripada cinta. Contoh macam kita katakan tadi, macam Ustazah dah ajarkan doa, dan saya yakin sebahagian daripada kita dah sama ada menghafaznya atau bertekad nak menghafaznya, insya-Allah, tentang bagaimana kita nak pusatkan cinta kita, ya, dengan cinta isteri kita, cinta pasangan kita kepada kita. Kita nak pusatkan dan sebenarnya semuanya tunduk di bawah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya suka masuk alur ini untuk menjawab mungkin apa yang saja Ustazah mukakan bagi kita sama-sama berfikir. Kerana mawaddatan, kalau kita nak pergi kepada apa kata mufassir, dia adalah kesan. Bila kita kata kesan, kalau love is verb, cinta itu adalah perbuatan, maknanya sesuatu benda yang kena kita usahakan, maka barulah dinamakan cinta. Cinta adalah satu benda yang kita usahakan, paling tidak bercakap. Kata kita sebut saya sayang kepada kamu sebagai contoh, ya. Mungkin dalam surah Nurani baru ni Ustazah, ya, saya pun bincang-bincang tajuk. Kalau kita tengok dalam Riyadhus Shalihin pada bab 46, bab fadli al-hubbi wal ilhadi, cerita tentang bagaimana tentang cinta. Dan dalam hadis Nabi yang kita jumpa begitu banyak, Nabi mengajar antara Muslim dan Muslim, saudara dan saudara, tak memada dengan hanya rasa, oh saya sayang pada saudara saya. Prioritas kan? Oh ya, prioritas, Masya Allah, ya. Tak memada dengan saya dalam hati saya. Kata Nabi, saya kena cakap pada saudara saya yang saya sayang pada saudara. Saya kena cakap, kena ada verb, kena ada perbuatan. Dan perbuatan itu dalam konteks mawaddah adalah athar, kesan. Maka mesti ada kesan dia, mesti ada kesan dia. Tak boleh hanya terlintas dalam hati. Dan cuba bayang, ini sesama kita. Saya tak dianggap sempurna keimanan saya kalau saya tak mampu nak cakap pada saudara saya. Contohlah, siapa nama saya? Haji Jailani. Saya kena sebut pada Haji Jailani, Tuan Haji Jailani, saya sayang pada Tuan Haji kerana Allah. Cik Mazli, saya sayang Cik Mazli kerana Allah. Verb, ada perbuatan. Itu adalah akar daripada mawaddatan yang ada. Saya tak boleh nak bayang semua yang saya kasih sekalian. Kalaulah di luar rumah macam tu, bagaimana dalam rumah? Dan hari ini, kenapa kadang-kadang, ya, kenapa kadang-kadang kita sebagai mak dan ayah, kadang-kadang kita cakap sesuatu dan kemudian benda itu baik, tetapi tak nampak baik oleh mata anak-anak, ya. Kenapa? Dia kebanyakannya adalah kalau kita ada masa lah tuan-tuan, kalau siapa ada masa, bagus ada masa tentang perkara ni, kita kira banyak mana indeks percakapan kita sehari. Masihkah kau ingat apa yang pertama bangun, first pagi tadi cakap apa? First, bangun dia tidur, first keluar daripada mulut kita, apa perkataan pertama? Oh, sarapan di mana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, cuba ingat balik apa percakapan kita dengan isteri kita. Kita cuba nak kira indeks. Apa perkataan kita pada anak kita. Bila kita kira, kita akan tahu bahawa banyak mana patah perkataan kita, kerana patah perkataan itulah athar daripada mawaddah. Daripada mawaddah warahmah. Saya akan sebut warahmah saya. Mawaddah warahmah. Baik. Persoalan di sekarang, dalam dunia moden pada hari ini, kita tidak banyak masa. Kita tidak banyak masa. Sebab masa kita kadang-kadang ada, tapi kadang-kadang suami sebelah untuk WhatsApp
Dan isteri sebelah tengok WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram. Anak pula yang sama. Berlaku tak tuan-tuan? Kita seperti kehilangan masa. Bila kita kehilangan masa, indeks kita makin sedikit. Indeks kita makin sedikit. Cuba ingat balik apa yang kita cakap dengan anak sulung kita. Apa mesej kita pada anak sulung kita. Nak kira indeks. Okey. Dan manusia ni lazimnya apabila mereka dalam keadaan tak puas hati, biasanya ibu atau ayah tak puas hati bila anak tak rajin baca Quran contohnya. Tak rajin tolong ibu, tak rajin nak tegur ayah sebagai contoh. Baik. Manusia ni bila dia rasa tak senang, dia biasanya menjadikan indeks percakapan yang kurang. Maknanya kita makin kurang bercakap dengan anak sulung kita dengan sebab kita geram dia ni patutnya solat, tak solat lagi. Kita dah duduk atas 3 sejadah, dia masih lagi layan dia punya game dia. Nampak tak perasaan kita apa jadi? Kita makin sakit. Makin sakit, kita makin sikit percakapan. Makin sikit percakapan, terutamanya orang laki-laki. Dalam kajian psikologi, orang laki-laki makin dia marah, indeks percakapan dia makin kurang. Kadang-kadang ini fakta yang bukan Quran, tolak pun tak tahu. Perempuan bila dia mula tak senang, kat sini dia jadi laju, indeks jadi banyak. Laki-laki, ini bukan fakta, bukan hadis, tapi fakta kajian. Allah alam, saya pun tak setuju, tapi baca je. Lelaki bila dia kian letih, indeks ni makin kurang juga. Dan perempuan, kalau kita tengok dia mukmin kat dapur tu kan, wahai suami, terus tahu bahawa isteri anda sedang penat. Dia kalau tak penat, biasa dia tak mau bercakap. Bila kelihatan dia penat, bila kelihatan dia bercakap banyak, tu makna dia penat. Bila dia penat, dia cakap banyak. Bila dia cakap banyak, dia penat. Kenapa? Sebab perempuan, doktor ramai kat sini, lebih banyak konsum kalsium berbanding lelaki. Maka dengan sebab itu, bila kalsiumnya kurang, mereka akan cepat dalam keadaan penat. Dan bila dia penat, dia trigger pada dia punya indeks percakapan. Daripada tadi baik saja kan, dia dah jadi lain macam lah. Jadi lain macam. Apa yang saya nak cerita, di sana akan wujud problema kalau kita tidak urus dengan baik. Maksudnya apa dia? Bila indeks percakapan kita hanya tinggal sedikit, maka pada ketika itu yang kita cakap hanya tentang poin. Abang Long, takkan tak faham lagi. Kita ayah dah ajar daripada kamu sekolah rendah lagi dah, supaya bila dengar saja nak masuk waktu, kan kita sama-sama pergi ke masjid atau duduk atas 3 sejadah. Nampak? Pertama, perkataan kita sangat terhad apa yang kita nak arahkan tu je. Perkataan belayan dah tak berlaku lagi dah. Maka sebab itu, bagaimana kita nak overcome, bagaimana kita nak selesaikan, kita kena perbanyakkan balik indeks percakapan dengan Abang Long. Banyakkan balik. Kalau kita baca hadis Nabi SAW daripada Mu'az bin Jabal, daripada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal kata, tengok contoh Nabi, bagaimana Nabi memperkayakan indeks. Sebab message adalah benda yang kita nak sampaikan. Tetapi sebelum kita nak sampaikan, wahai ayah, wahai ibu yang ada di sini, wahai suami, wahai isteri, wahai Zurani terutamanya, semua yang saya kasih sekalian, mesej kita boleh sampai. Tetapi yang paling penting sebelum mesej sampai adalah membina jambatan. Jambatan bagi bina terlebih dahulu. Bina jambatan. Kita kadang-kadang bila kita ada satu benda yang kita tak senang, kita telah putuskan jambatan dan kita campak mesej. Dan bila mesej kita campak dengan jambatan tidak ada, jangan harap bahawa yang kita campak itu tepat kepada apa yang kita nak maksudkan. Justru itu saya nak bawa tadi, apa kata Mu'az bin Jabal, Rasulullah nak ajar tentang supaya janganlah wahai Mu'az, kamu tidak membaca selepas daripada solat doa yang kita semua hafal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi nak bagi tahu tu je, la tada'anna, janganlah kamu jangan sekali-kali kamu meninggalkan lepas solat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu mesejnya. Tapi apa Nabi buat?
Ini untuk mungkin saya kira kita nampak secerita tentang indeks tadi dan apa alat yang boleh kita gunakan. Apa Nabi buat? Kata Muaz bin Jabal, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Rasulullah pegang tangan aku. Rasulullah nak sampai hak tadi. La tada'anna, kamu jangan sekali-kali meninggalkan lepas sembahyang membaca Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetapi pertama Nabi buat apa? Nabi pegang tangan aku. Yang kedua Nabi kata apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wallahi la uhibbuka ya Muaz. Ana wallahi la uhibbuka ya Muaz. Aku kata Nabi, demi Allah sayang sangat pada engkau wahai Muaz. Tadi pegang tangan. Sekarang sebut aku demi Allah. Tuan-tuan, kita faham Nabi mengajar, kita baca Imam Syafi'i di antara orang yang sangat menegur supaya jangan banyak bersumpah. Ya, kalau kita pergi Mekah, biasa dengar beli barang dah. Hamzah Riyad, wallahi hadha arkhas, ini paling murah. Wallahi. Biasa dengar kan? Ya haji, ya ajab, wallahi hadha, ini paling baik haji. Dari Malaysia, ini paling baik, wallahi paling baik. Nabi jangan bersumpah. Tetapi Nabi bercakap sekarang ni, wallahi demi Allah, la uhibbu, aku sayang sangat engkau ya Muaz. Yang ketiga, Nabi embedded command. Apa dia? Saya ingin menasihatimu, ingin mewasiatkan kepada kamu. Barulah Nabi sambung message. Nampak tak semua yang dikasih sekalian? Simple je pun. Nabi boleh bagi tahu, Muaz, hang buat apa? Terus bagi tahu, baca doa ni. Tetapi nampak tak? Nabi pegang tangan. Nabi menyebut Nabi sayang. Itu semua adalah perbuatan. Mawaddatan adalah athar min atharil hub. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, banyak kerja yang kita kena buat apabila kita mendapati anak kita bermasalah. Maknanya, jangan fokus pada message. Please fokus pada jambatan. Kita fokus pada message. Apa nak nasihat dia? No. Apa jambatan supaya kukuh betul-betul yang apabila kita sampaikan message, anak kita dah rasa bahawa memang mak aku bagi tahu tu bukan ada tujuan-tujuan lain. Kadang-kadang dia rasa kita ni jealous kat dia. Tak tahu lah budak-budak punya kepala bukan sama dengan mak dia. Kan? Budak-budak kepala punya kepala bukan sama dengan kepala ayah dia. Jadi sebab itu semua yang dikasih kan, kata kunci yang saya nak tinggalkan sebelum saya serah mikrofon adalah jambatan itu terpenting. Bila jambatan itu hukum dan makin bila jambatan telah hukum antara kita dan siapa pun, kita dengan isteri kita dengan abang longnya, kak ngahnya, ya, maka pada ketika itu message akan terus masuk dalam diri mereka. Dan yang menakutkan kita apa dia semua yang saya kasih sekalian, sebab apabila kita rasa tak senang, maka kita kian menjarabkan dan dalam masa yang sama kita terus rasa nak sampaikan message dan akhirnya keadaan kelihatan akan lebih buruk. Itu biasanya berlaku Ustazah. Terima kasih banyak Ustaz ya. Ustazah memang sangat setuju. Bina jabatan dulu ya sebelum kita sampaikan message pada anak-anak kita, pada pasangan ya. Satu lagi Ustaz, soalan berikutnya. Tanda sayang kita pada anak-anak Ustaz ialah kita jaga dia dengan baik. Dan bila baru-baru ni beberapa hari sudah dalam parlimen diberitakan jumlah anak-anak luar nikah ataupun yang tak sah taraf tu, ini kena semak baliklah. Dia bisa bagi angka yang mudah saja. Tahun ni saja lebih 500,000 yang anak-anak tidak sah taraf. Ia macam menggambarkan kualiti generasi. Tak kira daripada kita, termasuk juga generasi yang muda. Kalau dalam bab Arab tuan-tuan, Malaysia ni adalah negara yang ke-10 dari sudut kekuatan dalam semua bentuk transaksi Arab. Negara yang ke-10. Sebab kita boleh bagi sampai berbilion jana pendapatan daripada Arab. Ya. Dan benda-benda macam ni nak bimbangkan Ustaz.
untuk kita dan untuk generasi yang akan datang. Jadi Ustazah nak minta sangat, dan ada permintaan sebenarnya daripada muslimah yang nak mengambil masa pada petang ini juga, macam mana sebenarnya pendidikan pada anak-anak yang Ustazah percaya kita semua dah buat, ya. Tapi pasti ada lagi cara ataupun penambahbaikan yang kita boleh buat. Pasti ada benda yang kena diutamakan, yang fundamental, yang asas. Sebab tu Ustazah berharap kalau Ustaz dapat kongsikan, huraikan yang kami semua, apa sebenarnya pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Mungkin Ustazah mulakan sikitlah Ustaz, Ustazah nak kaitkan dengan surah Luqman. Nanti mungkin Ustaz ada cara yang lain. Ini sebagai seorang ibu, jujur saya cakap, berbelah tahun dah didik anak, berbelah tahun didik anak. Dan kita dalam mendidik anak tu memang kita baca Quran. Cuma mungkin tuan-tuan lebih banyak daripada Ustaz baca Quran, tapi maknanya kita baca Quran. Kadang-kadang kita mengajar Quran kepada orang lain. Tapi walaupun dah berbelas tahun kita didik anak, sekali bila kita buka kembali surah Luqman, kita rasa macam terlampau baru. Surah Luqman itu rasa macam baru. Rasa macam selama ni aku tak perhatikan kan bagaimana surah Luqman benar-benar menggariskan cara terbaik untuk didik anak. Sebab tu ada dalam beberapa training yang Ustaz bertanya, pelatihan kan tanya dengan ibu bapa yang hadir. Siapa yang ingat apa yang digariskan dalam surah Luqman, cara untuk didik anak, sila senaraikan. Yang ingat? Belum tentu ingat. Betul kan tuan-tuan? Ada tak yang ingat? Angkat tangan yang ingat. Boleh balik awal. Ada tak yang ingat? Tak ingat Ustaz. Ustazah yang tanya pun tak ingat. Kena rujuk balik dalam surah Luqman. Maknanya benda tu tak lekat dalam kepala kita. Kita rela cari segala macam teknik, segala macam kaedah, dan memang tak salah pun, tapi kita kemanakan Quran? Sedangkan ya Allah, Quran letak pada ayat yang ke-12 surah Luqman, pertama sekali indikator seorang ibu ayah yang baik. Bila Allah kurniakan hikmah kepada Luqman, ini cerita Luqman dulu. Bila Allah kurniakan hikmah kepada Luqman, apa hikmah itu? Anishkur lillah, kamu jadi ibu ataupun kamu jadi ayah, wahai Luqman, yang bersyukur kepada Allah. Itu indikator seorang mak ayah yang baik. Anak sedang hati tengok mak ayah benar-benar berzahir dia seorang hamba yang bersyukur. Kemudian baru masuk tuan-tuan, ibu ayah yang baik tengok Luqman buat apa pada anak dia. Luqman pesan, ya bunayya la tusyrik billah, jangan syirikkan Allah, inna syirka la zulmun azim, sebab syirik itu adalah kezaliman yang maha dahsyat. Adik-adik, anak-anak kat depan Ustazah kan, Ustazah nak tanya jujur-jujur ni, ada tak yang kat rumah mak ayah dia pernah duduk depan anak dia, mungkin lepas solat maghrib, mungkin dalam usrah, atau masa-masa bila pun kita dah mungkin dah 15 tahun hidup dengan mak, pernah tak mak ayah kita gosok kita, pegang tangan kita, nasihat kita tadi macam yang Ustaz cerita Nabi buat kepada Muaz bin Jabal? Pernah tak? Dan mak kita la tusyrik billah, benar? Ni tanya anak-anak, mak-mak dah senyum kan? Anak-anak pernah tak dengar mak cakap la tusyrik billah? Kan dia dah jawab, mak tak ada cakap Arab, Ustazah gitu kan? Apalah cakap Melayu, jangan syirikkan Allah. Pernah tak dengar? Ke mak kita pesan, okeylah pesanan tu masih baik lagi kan? Mak cakap, jangan lupa semayang tau, ya? Jangan kawan mama tak baik. Nanti belajar rajin-rajin. Itu memang pesanan biasalah mak ayah. Itu okey dah. Tapi bila kembali melihat kepada surah Luqman, susunan tu dia belum okey. Sebab apa? Sebab kita tak pergi pada benda paling fundamental. Apa dia? La tusyrik billah. Wahai anak, nak pergi asrama kan esok kan? Ingat bersama, ingat bersama. Apa dia? Jangan syirikkan Allah ya Nabi. Anak kita akan terfikir, mak dia apa syirik-syirik? Kita tak tahu juga syirik apa. Sungguh. Dan Ustazah memang dalam bab syirik-syirik itu, puan nak mulai syirik itu memang
Tuan Guru tanya, syirik-syirik ni apa kan? Tuan Guru tanya. Lepas tu dia pun jawab, menyekutukan. Kan video Kelantan ya? Menyekutukan. Lepas tu Tuan Guru tanya, kamu dia tak menyekutukan? Ya, kita kalau tanya syirik, tapi kita kata menyekutukan. Padahal perkataan menyekutukan tu memang betul, tapi tak masuk dalam hati kita perkataan tu sebab tak biasa guna. Kita biasa guna kat rumah. Menyekutukan. Abang jangan menyekutukan saya. Dia tak ada jangan menyekutukan saya. Dia tak guna menyekutukan. Jadi perkataan tu tak dekat. Ibu Tuan Guru urai syirik. Ya, Ustaz ya, Tuan Puan. Dia kata anak nak bagi antum semua apa ni faham dengan lebih mudah. Syirik ni dia kata syirik ini ialah tidak setia dengan ayat perkataan tu. Kita masa mula dengar daripada pihak ayat ni daripada suami yang dengar orang cakap. Bila dengar tidak setia dengan Allah, kita rasa lemah lutut dengar. Aku nak akan dinobatkan orang yang tidak setia dengan Allah, khianat dengan Allah. Kita cakap dengan anak, la tusyrik billah, maknanya apa? Anak, kamu jangan tak setia dengan Allah. Kamu jangan khianat dengan Allah. Depan orang ada ke, orang tak ada ke. Jangan khianat dengan Allah. Itu pesanan Luqman pada anak. Sebab tu pergilah sejauh mana anak tu, ada mak ayah ke tak ada, dia ingat kesetiaan dengan Allah. Dan bila sebut tentang setia dengan Allah, kita ambil contoh ada lebih mudah tuan-puan. Kalau ada seorang ibu kan, ada seorang ibu, memanglah ibu melahirkan anak dia, besarkan anak dia, tiba-tiba anak dia berpaling dari ibu tersebut. Dia pergi ke jantan lain tuan-puan. Apa nama sayang, nama cinta, tinggal mak ayah. Kita mesti akan kata, ya Allah teruk je anak. Dia kalau dapat jumpa memang kita akan nasihat, apa teruk sangat. Mak ayah kamu dah buat macam ni kat kamu, kamu boleh berpaling, tinggalkan mak ayah kamu. Kita dapat rasa betapa tak baiknya perbuatan anak tu. Tapi cuba bayangkan, gambarkan bagaimana perbuatan kita pada Allah. Adab kita sikap pada Allah. Allah bagi kita seluruhnya, kehidupan seluruh. Dan berapa banyak kita berpaling daripada Allah kerana mendahulukan yang lain. Itu syirik tuan-tuan, tak setia dengan Allah. Azan, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Nak bagi tahu yang mencabar kesetiaan kita hanyalah selimut busuk. Selimut busuk je, bantal busuk. Hanya ekor dia makin hayya 'ala salah, makin kuatkan lagi ekor tu bagi lagi sejuk. Takkanlah selimut bantal tu boleh cabar kesetiaan kita dengan Allah. Belum lagi Allah uji dengan dunia, kemewahan, pangkat. Besok lagi tak ada kesetiaan dengan Allah. Yang ini bila kita berhalusi, ya Allah, kita mengaku depan Allah, aku tak buat kerja yang sepatutnya sebagai mak. Anak kita tak faham pun apa dia tauhid, apa dia syirik. Lepas tu kita pusing dengan perangai anak kita. Lepas tu kita gelisah bagaimana anak kita nak mendepani hidup. Maka sebab itu tuan-tuan, atas nama kasih sayang, Ustazah dan Ustaz juga menyampaikan, atas nama kasih sayang, kita balik rumah juga perbaiki diri untuk sampaikan dengan cara pendekatan yang lebih baik. Dan Ustaz dah cakap bina jambatan, mesej juga harus disusun keutamaan dia. Dan Ustazah baru sebut satu, la tusyrik billah. Kalau tuan-tuan lihat dari surah Luqman, terduduk kita tuan-tuan, kita mungkin tak buat kerja dengan betul. Dalam surah Luqman sampai suruh perhatikan suara tu, suara. Allah tak suka suara macam ni. Suara tu ada. Sampai suara, sampai langkah jalan. Subhanallah. Sampai tengok jalan macam mana. Jalan orang sombong lain, jalan orang takabur lain. Allah nak suruh merendah diri. Boleh masing-masing tengok surah Luqman. Dan mungkin Ustazah berikan kepada Tuan Ustaz Zul untuk berikan penambahan, perkongsian yang merujuk kepada tanda kasih kita kepada anak-anak, ialah kita jaga mereka dengan baik. Silakan Ustaz. Baik, semua yang saya kasihi, semua okey lagi ke? Semua okey lagi ke? Baik, sungguh walaupun dalam mudah dah
Okey, dalam kesempatan ini yang sikit lah ya, mungkin sebagai nak mengambil roh bagaimana tarbiyah Luqmanul Hakim kepada anak-anak ya. Dan tentu pertama sekali saya suka juga mungkin nak gabung jalinkan untuk jadi pedoman kepada saya terutamanya dan tuan-tuan yang bersama saat ini di sana ada kemanfaatan dalam satu kitab kecil yang dihimpunkan oleh Syekh Nawawi Banten, yang seorang ulama daripada Indonesia, orang Nusantara kita ya. Dia menghimpunkan dan menamakan kitab itu dengan Nasaih al-Ibad. Nasaih al-Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba. Dan dalam banyak bab itu ada satu bab yang saya rasa saya nak bawa kepada kita, sebab saya yakin ayah yang ada di sini, mak yang ada di sini, anak yang ada di sini, suami yang ada di sini, isteri yang ada di sini, semuanya setiap hari nak buat terbaik. Saya yakin ya, tak ada orang yang hari ini aku nak sakitkan hati suami aku. Aku hari ini memang saja nak naikkan isteri aku. Hari ini aku sebagai anak nak derhaka pada mak. Saya yakin tak. Tetapi kenapa dalam realiti berlaku? Apa yang kita inginkan tak menjadi, realitinya lain. Maka kata Syekh Nawawi Banten dalam himpunan dia tu, dia kata apa dia? Kita kena fikir balik tentang musuh yang paling memusuhi kita, dan pada setiap detik jam itu bergerak, mereka bersumpah untuk merosakkan kita. Maka dia tidak lain dan tidak bukan siapa? Siapa dia? Syaitan. Sebab kalau kita tengok dalam kamus, syaitan itu daripada kalimah syatana bermakna ba'uda, yang bermakna menjauhkan. Maka syaitanlah yang akan masuk menjauhkan perasaan sayang suami pada isteri, menawarkan rasa sayang daripada hati isteri kepada suami. Syaitanlah menjauhkan antara sayang kepada anak, kepada ibu dan bapa, begitu juga ibu bapa kepada anak-anak. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, perkara yang paling penting kita nak tengok sekarang ni, marilah sama-sama kita sedar, kita buat satu awareness, satu kesedaran bahawa rupanya rumah tangga mawaddatan warahmatan yang kita nak bina, ada musuh yang kita tak nampak tetapi kena masuk dalam senarai yang namanya syaitan. Dan syaitan ni semua yang saya kasih sekalian, kan Allah rakamkan dalam Al-Quran. Maka syaitan telah pun bagi tahu pada Allah bagaimana modus operandi mereka, bagaimana mereka bergerak bila mereka nak rosakkan seorang manusia. Seorang suami dia nak rosakkan supaya suami tak akan jadi baik pada isteri. Isteri tekad nak buat baik pada suami, tetapi syaitan akan datang supaya akhirnya tak jadi apa yang ditekadkan. Begitu juga dengan anak-anak. Okey. Bagaimana syaitan? Syaitan bagi tahu pada Allah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya nak campur, saya nak pop nak pop. Saya cakap tadi, nak sentuh apa yang saya sebut tadi. Apa dia? Syaitan kata, aku akan mendatangi Zuhamli. Syaitan akan mendatangi, saya tak sebut nama seorang-seorang. Semua nama Haji Jalani ke, maafkan saya, Pak Nita dan Buat Zaira. Tetapi itulah syaitan yang akan jumpa pada semua orang dan bersumpah pada Allah, aku bukan datang daripada arah depan, aku bukan datang daripada arah belakang, tetapi daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan kiri. Dan wahai Tuhan, bila aku pergi saja, maka berlakulah satu perkara. Apa dia? Engkau mendapati mereka tidak pandai bersyukur. Jadi Ustazah kata kan, syukur, kita bersyukur kepada Allah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tarbiyah. Maka sebab itu semua yang saya kasih sekalian, mari sebentar, sebab love adalah perbuatan. Bolehkah saya minta tuan-tuan rehat pada petang ni? Saya pun tak tahu kita punya diskusi ni sampai pukul berapa Ustazah? Ke dah habis dah?
pukul sampai 65 minit. 65 minit. So 5 minit kan? Kau kena berhenti tak? Kau kena berhenti tak? Saya minta maaf. Boleh lagi Ustazah? Oh, Ustazah yang jaga masa ya? Ustazah boleh kuasa sekarang. Okey. Okey. Sami'ana wa ata'na insya-Allah. Kami dengar dengan patuh atas benda baik insya-Allah ya. Nanti Ustazah baca Quran lagi tak ada nak jawab dah. Jadi insya-Allah anak patuh insya-Allah. Baik. Apa berlaku bila syaitan datang? Indikator kita tahu bahawa seorang itu dia telah dipengaruhi oleh syaitan, dia tak akan pandai bersyukur. Saya nak buat dalam masa yang sebentar yang Ustazah bagi pada saya masa sedikit untuk di hadapan tuan-tuan yang saya muliakan dan yang saya kasihi. Boleh tak tuan-tuan, jom kita praktis syukur sekejap, sehingga dia menjadi satu perbuatan sekarang. Sebab ingat, mawaddatan adalah athar min atharil hubb. Tak dikatakan rumah tangga itu mawaddah, tak dikatakan bahawa mawaddah kalau tidak ada kesan, maka kesan itu adalah perbuatan kita. Maka baik, tentu sekali kita syukur pada Allah. Itu doa yang tadi Ustazah dah bagi tahu kepada kita ya. Satukan sayang kami ya, kerana Allah, di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua yang dikasihkan, saya nak minta setiap suami yang ada di sini, setiap isteri yang ada di sini, kalau boleh dalam keadaan yang rehat pada petang ini, ketika anda semua sedang berada di bawah naungan sayang malaikat yang sedang beraktif mendoakan setiap kalian yang berada dalam majlis ini, maka saya ingin mengambil kesempatan untuk kita buat satu penyataan syukur. Saya nak tuan-tuan dalam keadaan rehat, puan-puan dalam keadaan rehat. Dan benda ini kena buat hari-hari sebenarnya, supaya tahu syaitan tak rosakkan kita. Sebab bila syaitan rosakkan, pertama dia buang syukur, lepas tu baru datang benda lain. Pertama sekali dicabut syukur, bila tercabut syukur, hak lain akan datang. Tetapi selagi mana seorang itu benteng syukurnya tebal dan besar, syaitan tak akan boleh masuk, kalahkan dia. Okey tuan-tuan, saya nak simple saja. Kita duduk dalam keadaan rehat, tak payah tekanan ya. Kita buat dalam keadaan ringan, rehat ya. Kalau tuan-tuan boleh membayangkan, kalau suami membayangkan wajah isteri dan isteri bayangkan wajah suami, saya hanya nak minta pada petang ini, hanya kerana patuh apa yang disebut oleh Ustazah tadi, untuk kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai syukur pada Allah, pada manusia, itulah orang yang tak syukur pada Allah. Saya nak minta simple je tuan-tuan kalau boleh. Yang tak ada suami nak buat macam mana, yang tak ada isteri jangan reka-reka. Yang terbayang gambar mikrofon, tak ada kena-mengena ya. Bayang gambar kamera ya. Saya nak minta satu je tuan, tapi please buat dengan jujur. Kerana apa syaitan, saya nak cerita sikit tentang syaitan. Sebab syaitan namanya sendiri adalah makna menjauhkan. Dan dalam ayat Quran tadi tahulah bahawa cara dia nak menjauhkan adalah melemahkan benteng syukur kita. Maka mari kita perkuatkan benteng kita supaya mawaddah dan warahmatan akan berlaku. Jom kita praktis sedikit. Apa praktis yang saya nak minta? Tuan-tuan kalau boleh dalam keadaan rehat bersama dengan saya, tuan-tuan mungkin boleh pejamkan mata, perempuan boleh pejamkan mata. Buat secara spesifik agar kita menjadi hamba yang bersyukur sekarang. Mungkin bagi suami, boleh membayangkan wajah isteri atau isteri-isteri. Bagi si isteri, membayangkan wajah suami atau arwah suami. Saya hanya nak tuan-tuan semua yang dikasih sekalian sebagai seorang lelaki, sebagai contoh, cuba hadirkan wajah isteri di paparan mata anda. Lihat wajah ini dengan jelas dan terang. Lihat pada kesusahan yang dilalui saat ketika dia sama menjadi isteri kepada anda. Lihat kepada setiap pengorbanan yang dilakukan, setiap tumpah darah melahirkan anak-anak anda.
yang kemudian anak tersebut dinamakan, diberikan dengan nama anda. Wahai para isteri yang ada di sini, tolong datangkan wajah suami anda dan lihat, inilah suami yang menjadi teman sehingga aku digelar sebagai seorang isteri. Sebuah gelaran yang merupakan penghormatan daripada dunia dan masyarakat. Tanpa suami ini, aku tidak digelar sebagai seorang isteri. Baik. Saya hanya ingin dalam hati tuan-tuan dan puan-puan untuk pada petang ini ajar supaya cakap pada isteri, cakap pada suami dengan bahasa biasa yang anda panggil mereka, dan ucapkan terima kasih kerana menjadi isteri yang terbaik untukku. Terima kasih kerana menjadi seorang suami yang terbaik untukku. Okay. Terima kasih. Dan saya minta tuan-tuan, benda macam kecil tetapi kita sedang membina penting syukur. Sebab syaitan, saya ulang sekali lagi, syaitan bila menguasai manusia, yang dicabut adalah perasaan syukur. Akhirnya, alah suami aku, alah bini aku, bini you kasar. Kenapa? Sebab dicabutkan perasaan syukur. Dan akhirnya dimainkan. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, syaitan ini dalam yang saya katakan dalam Nasaihul Ibad, ada syaitan yang wazifahnya khusus menjaga rumah tangga. Ada syaitan yang khusus menjaga hal ehwal rumah tangga. Dia jaga hal ehwal rumah tangga. Tolong jaga hal ehwal rumah tangga. Tapi tolong apa? Tolong pecahkan rumah tangga. Tolong pecah. Dan tidak adalah yang dikahwinkan secara sah, melainkan syaitan akan bersumpah agar mereka ini berpisah akhirnya. Itu sumpah setiap hari yang direnew oleh syaitan pada setiap hari dan dibuat kerja. Dan itu semua yang saya kasih sekalian. Akhirnya perasaan syukur, dia masuk perasaan syukur dulu. Kita tak rasa syukur ada isteri, kita tak syukur ada suami yang ini, dan kemudian dia akan masuk nama dan muka lain dan segala macam perbandingan yang tak wajar. Cuba bayang semua yang dikasih dan mungkin Ustazah kalau minta izin saya sebab jam saya baru 5.45. Saya tulis dalam buku U-Turn ke Jalan Lurus. Saat ini pun saya selalu cerita. Tetapi kebetulan topiknya syukur. Sebab saya mungkin nak masuk bagaimana Luqmanul Hakim berpesan dengan fiqhatu billah, fiqh dengan Allah. Selepas la tusyrik billah, bagaimana keimanan seseorang dan keyakinan kepada Allah. Kemudian bagaimana solat, bagaimana amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, bagaimana pembinaan sabar, bagaimana kemudian tidak mengangkat suara yang bagaimana tidak mengangkat suara seperti suara kedai yang sangat buruk dan busuk, bagaimana tidak melangkah seperti orang sombong dan bongkar. Itu semua adalah sebagai contoh di antara yang ada dalam silibus daripada pengajian Luqmanul Hakim yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Semua yang saya kasih sekalian, ada sebuah kisah yang saya kongsi dalam buku dan Jalan Lurus. Boleh ke kalau saya nak kisahkan sedikit kisah tuan-tuan? Oh, banyak syukur. Sebab lain tak boleh sebenarnya. Kisah ni macam mana cakapnya? Saya nak cuba cepat-cepat. Ada pasangan suami dan isteri ini. Mereka berkahwin dan perkahwinan ini lama dia tak dapat. Mereka tak dikurniakan dengan suria. Dia tak dapat anak lah, mana senang simpel. Dia tak ada. Mereka berkahwin tak dapat anak. Tetapi elok saya ceritakan latar belakang si pasangan ini. Bukan mak lah, sebab si isteri ini seorang yang sangat perfect. Dia panggil itu kalau perfect ni? Oh, sempurna, okey. Panggilan untuk orang yang sempurna macam ni apa namanya? Perfectionist. Tak maaf tuan-tuan, saya nak betulkan Ustazah, kalau macam ni dia tengok mata dia rasa bunyi. Keadaannya mesti teratur dan tersusun. Pantang dia tengok kalau benda tak tersusun.
Bukan kat sini, kat belakang ni supaya jangan nampak pada kamera Cik Jasmine. Handphone, dekat dengan air tak boleh sebab nanti takut tumpah, nanti kena kos. So letakkan tempat yang betul. Semua yang dikasih sekalian, dia sangat perfect. Perfect. Dia jaga rumah dia sangat perfect. Jangan harap ada sempat habuk singgah. Memang tak sempat kat rumah dia. Ya, semua keadaan mata dia tak boleh tengok satu benda yang tak tersusun. Dia memang begitu. Dan aturan kerja dia sangat tertib, ya. Actually saya pernah pergi ke rumah, dan bila saya duduk, biasalah kita bersembang-sembang, ya. Kadang-kadang bila bersembang jadi tengah duduk sembang ni tuan-tuan, apa dia panggil? Peranan dia. Bahasa tak cukup, dia je tulis ni. Terkesan. Terkesan. Okey, saya ingatkan benda namanya terkesan. Tapi saya tak ada ilmu tentangnya. Terkesan. Terima kasih tuan. Ustazah, cuba bayang, kita sembang kadang-kadang, ialah biasa aktif dia sembang, ya. Hyperaktif sembang. Dia boleh bangun depan kita, Ustaz, excuse me. Dia betul kan? Masya Allah. So kita pun tapi Masya Allah, tangan tak gerak, kaki pula tuan-tuan. Tersepak pula, kapet terkesan kapet pula. Tuan-tuan nak cerita betul-betul ni, tuan-tuan sambil macam tu dia boleh bangun. Excuse me, betul kan kapet ni? Masa bersembang tu Ustazah, macam budak tadika ni, Masya Allah. Ya, sekarang ni memanglah ekonomi kita agaknya orang tegak tuan-tuan, tak berani takut. Dah tegak dah. Macam itulah perfect. Memang dia tak boleh tengok benda tak perfect. Gitulah, ya. Sampailah ceritanya semua yang saya kasih sekalian rekas, ya. Satu hari, satu berita yang gembira bagi kekiranan, sebab rupanya dia, doktor bagi tahu dia salah mengandung. So semua orang happy, taman semua happy sebab dia dah belas tahun berumah tangga tak ada anak. Dan kemudian berita itu sangat mengembirakan. Dan nak ceritanya semua yang saya kasih sekalian, prepare dia untuk anak ni, sebab anak bila scan anak laki-laki, ya, anak laki-laki. So dia bawa jiran-jiran ziarah rumah dia. Dia buka almari, daripada umur 1 hari sampai 6 bulan, anak laki-laki baby dah ada baju-baju dia. Perfect, dah ada baju dia. Permainan daripada dia mula pandai gigit-gigit sampai setahun. Masa tu Power Rangers pun ada dalam kotak, sudah dah tersusun dah. Dia susun dengan begitu elok. Dia nak bagi tahu supaya anak dia tidak ada satu ruang pun yang ada kosong. Wow. Yang menarik kali itu semua yang saya kasihkan air condition. Sebab dia nak anak dia mendapat cahaya matahari pada pukul 8.45 pagi sehingga 9.23 pagi pada setiap hari. Maka dia tahu bagaimana aliran matahari, dan kemudian problemnya adalah air condition. Sebab aircon tersebut kalau di posisi itu, dia akan menghembus dan kemudian direct masuk dalam pernafasan dia, which is tak berapa bagus. Maka dia telah panggil kontraktor ubah air condition supaya aircon tersebut bukan hala langsung kepada anaknya, tetapi menghala kepada satu dinding yang kedua, dan terpecah. Dan nyamannya dirasai ketika anaknya merasai kenyamanan matahari. Mau ada orang pernah fikir sampai macam tu? Ini tengok. Semua yang saya kasih sekalian, Masya Allah, nak rekaskan cerita panjang, no cerita ni. Tetapi kalau tak cerita, tak boleh nak gambarkan nanti. Sehinggalah akhirnya, Masya Allah, berita gembira bangsa isi keluarga dan seluruh taman. Dan dia melahirkan anak. Comel juga tu, Masya Allah. Comel juga main. Comel, ya. Sehingga anak ini kemudian dibesarkan dengan penuh kasih sayang family ini sangat, dan sehingga lebih kurang kisah ini 2 tahun. Anak tadi anak apa? Anak lelaki. Tak tahu apa masalah, perangai anak ni 100% berbeza dengan perangai mak.
100% miyah fil miyah, 100% tak sama dengan perangai mak. Mak, ya Allah, tak boleh terkesan. Ya, tak boleh. Tapi anak memang kerjanya mengkesan. Memang tu kerja dia. Dia tak boleh tengok, dia tak boleh tengok sambil berlari. Kalau dia tengok macam ni, dia akan tolak, dia akan tolak, dia akan tolak. Memang tak tahu kenapa hyper luar biasa. Memang tak boleh. Dan macam itulah dia lari. Dan dia ada satu tabiat, dia tak boleh jumpa kertas. Kalau dia jumpa kertas macam ni, termasuk kertas soalan, Ustazah suruh berhenti tu. Ustazah tengok dulu, sekarang dia suruh berhenti cepat. Dia akan koyak kertas tersebut. Dan dia boleh koyak surat khabar, katalah Putusan Malaysia atau Berita Harian tu, jadi satu bukit. Koyak halus-halus koyak. Itu kerja dia. Cuba bayang, mak yang macam tadi dapat anak macam ni, apa rasa pada hati si mak? Mak tak berubah. Sebab mak suka macam dia. Sebab manusia tak suka berubah, dia suka ubah orang. Itu tabiat manusia. Suami dia macam ni, aku tak nak ubah. Hang kena ubah ikut aku. Isteri, hang kena ubah ikut aku. Betul? Dari anak, oh, anak kena ikut aku. Baik, semua yang dikasih sekalian, maka saya nak ringkaskan je lah. Dia marah anak dia, walau anak umur 2 tahun. Anak 2 tahun setengah lebih kurang tu lah, dalam saya sedang 2 tahun setengah, hampir 3 tahun dah. Dan pada ketika itu semua yang saya kasih sekalian selalu dia terpaksa buat adalah disiplinkan anak dia. Anak umur 2 tahun setengah ini, dekat-dekat 3 tahun tu, bila buat perangai macam tu, dia akan panggil dan kemudian dia akan suruh berdiri. Dan dia cerita sendiri, saya terpaksa cubit dia, saya terpaksa jentik tangan dia. Dan anak ni akan tunduk berdiri sambil berkata, saya paksa dia sebut perkataan supaya ingat, jangan ulang lain kali. Sambil tunduk kata, Mama. Dia namakan dia abang sebab mungkin ayah dia harap dapat anak, dapat adik lagi. Mama, abang minta maaf, lain kali tak buat lagi. Lepa je jadi balik. Tak tahu, tak betul sangat. Masya Allah. Dan akhirnya anak ni terpaksa buat benda yang sama, berdiri, tunduk, Mama, lain kali tak nak buat lagi. Menangis sebab sakit, kena cubit. Dan ketika itu semua yang dikasih sekalian, tolong dengar perkataan ini terkeluar selalu daripada mulut si ibu. Rupanya punya anak adalah sebuah kesilapan. Saya sangka anak akan berikan kebahagiaan, tapi saya tak boleh sakit setiap hari tengok semua yang macam ni. Dia ulang silap, rupanya ada anak. Saya sangka anak ni macam saya, baik, diam-diam, tetapi rupanya tidak. Baik, semua yang dikasih sekian. Tapi anak tu macam ni. Sampai satu hari, ya, ada tetamu, ada jiran nak datang, ada orang nak datang ke rumah. Bukan jiran, ada orang daripada jauh datang ke rumah. Cuba bayang tuan-tuan, orang yang pengemas, orang nak datang lebih kemas. Orang yang tak pengemas, masa orang datang bawa kemas. Masya Allah, dia pun kemas semua sekali, dia top dah sekali. Dia pergi dapur, dia masak, dia kena siap masak sebab masa orang tu nak datang lebih kurang sejam lagi. So dia kena prepare everything. Kemudian dah siap semua sekali, dia bawa nak letak makanan di atas meja makan. Boleh Ustazah? Anak nak cerita-cerita ni? Sebab kalau pun tak habis Ustazah, anak nak satu je, benteng syukur. Itu maksud dia. Benteng kita paling kuat daripada syaitan nak goda atau rosakkan kita yang datang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kepada seorang manusia yang Allah rakamkan, syukur je. Dan syukur ni kadang-kadang kita ambillah formula sana, formula sini, tetapi syukur kita tidak tebalkan, benteng kita tidak tebalkan. Pada saat itu kita tupas dan tewas. Baik, Ika mana tadi? Kau tadi? Terima kasih ya Allah. Ustazah tahu ya, kalau kita tanya kat mana tadi dan orang kata mendengar, menjawab sejuk hati kan. Cuba bayang kalau saya tanya di mana tadi, ulang Ustaz. Itu memang kena stop serta-merta tuan-tuan ya. Alhamdulillah tuan-tuan ya, mana tuan-tuan bersama dengan saya. Jadi Alhamdulillah Ustazah
agak kita lega sikit hari ni. Baik, letak je makanan di atas meja. Dia tengok kawasan depan. Masya Allah. Sofa, tonggang langgang, langsir, rebeh sebelah, kapet tergulung, sampah dan kertas merata kat kawasan tu, dan dia ada sejam lagi kawan yang datang. Dan dia tengok ke satu penjuru, si anak tadi ada kosong koyak kertas. Dan pada saat itu dia kata kepada dia, kesabarannya hilang. Dia berdiri di sana dan dicerit panggil anak dia, abang, dia kata. Dan si anak toleh pada mak, mungkin mak dia muka yang sangat berang pada ketika itu. Dan pada saat tersebut, anak buat yang tak biasa anak dia buat. Sebab anak biasa akan datang, duduk, tunduk, redha untuk dicubit atau dijentik, dan mungkin menangis dan sebut nama, abang takkan buat lain kali. Tapi oleh kerana mak dia panggil dengan kuat, maka dia takut. Dan saat dia takut, dia lari. Dan mak lebih marah sebab tak pernah anak dia buat. Dan dia kejar dan panggil si anak dia. Panggil abang, datang depan mak macam biasa. Tetapi si anak terus lari dan lari. Dia kejar di belakang, keluar daripada bahagian rumah. Dia kejar pada ketika itu sampai ke ruang depan. Dan tiba-tiba bunyi dam yang sangat kuat. Dan dia rasa basah pada muka dia, pada lengan dan badan dia. Dia angkat kepala, baru nampak anaknya yang sedang menggelupur di tepi longkang, dan sebuah kereta berhenti di sebelah sana dalam keadaan darah tersimpah pada bahagian cermin anak. Dan pada saat itulah dia nampak anaknya dalam keadaan darah berhamburan. Dia buat apa? Dia tak peduli lagi kereta yang langgar anak dia. Dia rangkul anak dia. Dan saat dia rangkul, darah menitis. Dia terus capai kunci kereta masuk, dan anak dia letak di atas pipa dia. Dan pada saat itu dia bawa dia on kereta dia untuk pergi ke hospital yang terdekat. Dan pada saat itu telinga dia dengar dengan jelas direngekkan kesakitan yang tak mampu ditanggung. Saat dia toleh, dia nampak darah membuak keluar daripada mulut, daripada hidung, daripada telinga si anak menitis kena pada bahagian bertakung di bahagian kaki dia. Dan hidung di bawah angin. Dan pada saat itulah semua yang dikasih sekalian, ketika dia bawa meluruh ke hospital, hanya satu doa dipanjang. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku rayu kepadamu, tolonglah selamatkan anakku ini ya Allah. Dan si anak, semua yang dikasih sekalian, cuba panggil ibu dia dengan mama seperti biasa, dan disebut mama, keluar darah berketul daripada mulutnya dan begitu banyak. Ketika Pandu nak bawa tak jauh ke hospital, dan anak-anak ni merayu sambil sebut apa tuan-tuan. Rupanya mama, anak ni nak sebut satu perkataan. Mama, minta maaf, abang takkan buat lagi lain lagi. Darah mengalir begitu banyak dan bau hanyir sampailah dia kata masuk ke kawasan hospital. Dia bawa anak, ketika dia bawa anak dia, darah berhamburan dan dia lari letak atas stretcher, masuk ke bahagian emergency. Dia call suami dan dia menangis. Hanya satu perkataan dia pada Allah, wahai Tuhan, aku lupa rupanya selama ni inilah rupanya penata hati aku. Wahai Tuhan, aku rayu pada Engkau ya Allah, tolonglah satu-satunya anakku ini ya Allah. Kau selamatkanlah dia ya Allah, Kau sembuhkanlah dia ya Allah, Kau hilangkan kesakitannya ya Allah. Dia menangis, dia kata tanpa malu pada orang yang mundang-mandir di hospital. Nak ringkas cerita pada tuan-tuan, pintu terbuka, doktor keluar. Dia meluru ke arah doktor. Doktor tersebut berdiri dan menyebutkan perkataan, puan, anak puan telah meninggal dunia. Anak puan telah meninggal dunia. Dan pada saat tersebut dia meluru pada anak dalam keadaan mata anak terpejam dan tidak ada kesakitan lagi pada wajah si anak. Semua yang saya kasih sekalian, nak ringkaskan kisah, pada malam tu mereka pulang uruskan jenazah tu sampai dia diselesaikan. Dan pada malam itu apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika semua orang dah tidur, dia buat apa tuan-tuan? Dia berjalan seorang diri ke tempat sampah depan rumah dia.
Di tengah malam yang dingin dan gelap itu, dia selongkar tong sampah untuk cari sampah semalam yang anak dia koyakkan, dan dia heret masuk dalam rumah dan tabur sambil berkata, alangkah indah kalau ini yang aku tengok pada setiap hari dalam hidup selepas pergi daripada hari esok. Tetapi tuan, untuk anak perempuan, anak comel ini takkan datang ketuk pintu dan minta izin untuk masuk lagi sebab telah dijemput pulang oleh Allah. Memang kadang-kadang kita dapat satu nikmat itu kecil. Suamiku begini sahaja, istriku begini sahaja, anakku begini sahaja. Tetapi tuan-tuan, janganlah tumpulkan dan kecilkan syukur. Sebab itu bila kita bersyukur pada Allah, bila anda bersyukur dengan paparan yang saya katakan pada setiap hari, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita daripada syaitan untuk merosakkan. Dan pada saat tersebut insya-Allah impian saya dan kita semua yang berkongsi pada saat ini untuk membina sebuah keluarga yang mawaddah wa rahmatan dan sakinah itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Zul atas uraian ceritaan yang begitu menarik sekali. Sebelum Ustazah tutup, puan-puan, boleh tak Ustazah nak cerita pula? Ustazah ada kisah benar Ustaz yang Ustazah akan tulis sendiri. Bila Ustazah cerita tu tujuannya agar orang mukmin tidak jatuh dua kali. Dah lama dah cerita ni kan, tapi bila sebut pasal syukur, insya-Allah tak lupa kisah. Dan subhanallah, bila tengok pada surah Luqman, walaqad atayna Luqman al-hikmah, demi sesungguhnya kami berikan kepada Luqman hikmah. Apa hikmahnya? Anishkur lillah, kamu jadi orang bersyukur kepada Allah. Sebagai seorang ibu dan isteri yang bekerjaya, anak masa tu kecil-kecil Ustaz, rapat-rapat ya, belajar lagi, sambung master PhD. Ustazah melalui satu zon kehidupan yang agak mudah kalau nak stres ya. Masa tu Allah uji mak tak berapa sihat, jadi Ustazah berulang balik ke Negeri Sembilan tu, drive sendiri, macam satu hari tu 2 kali. Sebab kita nak pergi kerja juga kan ya, mak masuk hospital masa tu. Jadi Ustazah ada minta tolong dengan suami dan anak lelaki, minta tolong untuk pergi ke office Ustazah, ada benda lah minta tolong. Tapi dalam rencana Allah mereka lupa. Jadi bila kita balik dalam keadaan penat dan yang kita amanahkan tak puan, dan Ustazah memang stres, soal lupa tak lupa itu dah tak boleh pandang dah tak boleh terima ya. Pada kita kalau betul-betul nak tolong tu tak lupa macam tu. Jadi memang macam boycott lah tuan-puan, macam merajuk, senyap, tak bercakap. Walaupun ditawarkan untuk tolong, tapi saya kata tak apa, saya boleh buat. Macam tu lah, buat PL lah ya. Sebab Ustazah manusia biasa ya tuan-puan. Jadi yang ketika itu suami Ustazah nak balik ke kampung dia dekat Kota Baru, Kelantan. Tapi melihat mood tu tak berapa baik, dia tawarkan untuk Ustazah tak payah balik, tenangkan diri dekat rumah kan, penat, tak payah balik, biar urusan tu dia uruskan, nak balik kampung. Dan masa tu tuan-tuan, Ustazah rasa Ustazah di pihak yang betul. Kalau datang siapa pun ceramah kat Ustazah, Ustazah dia datang nasihat, Ustazah belum tentu boleh rasa Ustazah salah. Sebab Ustazah ambil kira, ya Allah dah penat macam ni, dah macam tak dalam kepala otak tu. Ustazah rasa Ustazah betul. Yang Ustazah respon sekarang ni pun betul. Siapa pun duduk dalam keadaan tu akan respon macam ni. Dalam keadaan Ustazah rasa sangat betul ya tuan-tuan, dan meletakkan kesalahan kepada orang lain. Suami Ustazah balik kampung. Sebelum balik, dia sempat rupanya tinggalkan untuk Ustazah sepucuk surat. Berapa pernah dapat surat tak? Kita tak best ya? Dapat sepucuk surat tuan-tuan, dia kisah betul. Ustazah sebab rasa diri betul tuan-tuan,
Esoknya masuk bilik dekat office, buka surat tu sambil duduk je buka surat. Dalam keadaan Ustazah rasa biasa saja, Ustazah dah cuba kontrol dah apa pun ayat dalam surat ni, aku tak akan terlalu emosi lah, ya. Sebab kita rasa kita betul. Ustazah buka surat 7 helai, buka surat, ya. Ustazah baca muka surat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah yang menyiapkan diri untuk tidak terkesan dengan surat itu, tapi tak sangka suami saya tulis Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ustazah merau, tak baca lah, menangis. Ya Allah, ya Tuhan, aku baru tersedar ke nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Allah kau bagi kau suami yang sangat baik, kau boleh pergi ceramah, kau boleh ke hilir, dia menguruskan anak. Kau nak ambil master, nak ambil PhD, dia satu angguk, tak apalah, pergilah, buatlah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Suami kau terlupa sekali pun kau nak buat perangai macam ni. Merau, tak sanggup nak baca ayat apa lagi. Setiap perangan Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada satu ayat suami saya yang jangan lupa jadi orang bersyukur. Sebab itu kerja syaitan. Di tengah orang lain sedang berdoa minta kedudukan kita, kita sedang pertikaikan rencana Allah. Alangkah dahsyat orang perempuan yang suami saya pilih, tak malu lah cakap. Mengomoy, menangis, ya Allah, aku malu, ya Allah. Ini belum kau dedamkan akhirat, ya Allah, orang tak kena. Orang tak tengok, orang tak bergaul. Tak sabar nak tunggu suami balik. Rasa 3 hari itu penderitaan. Bila suami balik, tak ada nak buat perangai. Terus salam, tangan, minta ampun, bang, malu, bang, memang tak pandai bersyukur. Dan ia benar-benar jadi satu pengajaran besar dalam hidup Ustazah. Stres macam mana pun, sakit hati macam mana pun, ingat syaitan nak menjatuhkan kesyukuran. Nikmat lebih banyak daripada kesusahan. Ingat orang lain berdoa nak jadi kamu duk kopek-kopek, tak rela dengan rencana Allah. Alangkah buruknya perangai hamba yang macam itu. Dalam ingatan Ustazah. Ustazah pernah cerita macam ni dekat satu program dekat Singapura. Kebetulan suami pun ada. Suami saya pun menangis dia. Dia kata dia tak sangka pula surat dia telah buat Ustazah macam tu. Tapi dia kata dia memang berdoa sebelum tulis surat, ya Allah, kau kasih pada isteri aku, ya Allah, aku kasih pada dia. Bagilah aku sesuatu yang boleh sampai terus pada lubuk hati dia, supaya benda terbaik untuk masa dia yang akan datang. Dan bila tengok surah Luqman, tuan-tuan, tengok hikmah yang paling besar yang Allah berikan kepada Luqman, anishkur lillah. Kita tutup hari ini perbincangan mawaddah dalam keluarga dengan mengambil satu intipati penting, yang menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Pasti Allah akan syukurkan dengan kasih sayang, dengan keberkatan, dengan kebaikan, kejayaan dan seluruhnya. Tadi Ustaz cakap berdasarkan kepada ayat Quran, syaitan datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Ya, ada satu tafsir yang Ustaz baca Syarawi disebut, kenapa tak disebut atas dan bawah? Ya, syaitan datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Apa rahsianya? Tidak disebut syaitan datang dari atas dan bawah. Maka dalam tafsir Syarawi dia sebut, dia kata atas itu simbol kepada orang yang berdoa, dan bawah itu simbol kepada orang yang sujud kepada Allah. Kalau ada dua perkara yang tuan-tuan rajin berdoa mohon perlindungan dan rajin sujud benar-benar menghambakan diri kepada Allah, yang ini syaitan akan lemah selama-lamanya. Ya, dan renungkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita balik ke rumah kita dengan semangat yang luar biasa untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang memiliki nilai mawaddah warahmah. Ampun maaf dari pihak kami semua. Ustazah juga minta maaf Ustaz ya kalau menyinggung perasaan dan sebagainya.
Ya, terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup tangguhkan dengan surah Al-As dan tasbih. Ustazah, mohon maaf ya ada soalan, tapi oleh kerana masih tak mengizinkan, jadi insyaAllah soalan ni Ustazah cuba kawal nanti masa pertemuan kita dalam kuliah tafsir insyaAllah.